Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, umpamakanlah aku ini seperti cermin. Cerminkanlah hatimu dengan batinmu. Cerminkanlah hatimu dan batinmu dengan diriku. Cerminkan ke semua amalanmu. Hampiri aku nanti, engkau akan dapat melihat pada dirimu apa yang engkau tidak mampu melihatnya bila engkau berjauhan dengan aku. Jika engkau benar-benar perlu untuk membetulkan agamamu, hendaklah engkau melazimkan dirimu dengan aku. Kerana aku tidak suka bermuka-muka dalam agama Allah Azza wa Jalla. Aku suka berterus terang. Sikapku memang keras bila mengenai agama Allah Azza wa Jalla. Kerana aku telah dididik dengan hidup yang kasar tetapi penuh dengan keikhlasan dan terjauh dari kemunafikan. Tinggalkan duniamu di rumah dan datang kepadaku, kerana aku ini sedang berdiri di pintu akhirat. Lantaran itu hendaklah engkau berdiri bersamaku dan dengar apa yang aku katakan. Kemudian amalkannya sebelum engkau mati tidak lama lagi. Pokok pangkalnya takut kepada Allah Azza wa Jalla dan bimbang kepadanya. Jika tiada sifat takut dalam dirimu kepada Allah, maka tiada aman pula bagimu baik di dunia maupun di akhirat. Bimbang terhadap Allah Azza wa Jalla itu dengan berilmu. Kerana itulah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Hanya senya yang bimbang kepada Allah dari para hamba-Nya ialah mereka yang berilmu. Tiada yang bimbang kepada Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang berilmu, lalu mengamalkan ilmunya, iaitu mereka yang beramal dengan ilmu. Kemudian mereka tiada meminta kepada Allah balasan atas amalan mereka itu. Dan yang mereka mahukan ialah redha Allah dan dekat dengannya. Cinta Allah dan tidak terjauh atau terhijab daripadanya. Dan janganlah sampai tertutup pintu rahmatnya di hadapanmu, baik di dunia maupun di akhirat. Mereka tidak menghiraukan dunia atau akhirat dan yang sebagainya. Dunia itu untuk siapa yang sukakan dunia. Akhirat pula untuk siapa yang sukakan akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla untuk siapa yang sukakan Allah. Dan mereka ini ialah orang-orang yang beriman, berkeyakinan, mengenali Allah, mencintai dan bertakwa serta bimbang kepada Allah. Sentiasa sedih dan patah hati kerananya. Suatu kaum yang sangat bimbang kepada Allah Azza wa Jalla di balik gaib. Dia gaib dari pandangan lahir mereka, tetapi hadir di hadapan mata hati mereka. Bagaimana sampai boleh tidak takut kepada Allah, padahal Dia, yakni Allah, selalu dalam urusannya menukar dan mengubah, membantu ini dan menghina itu. Dia menghidupkan dan mematikan, serta menerima yang ini dan menolak yang itu, mendekatkan fulan dan menjauhkan fulan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tiada akan ditanya apa yang dilakukan dan mereka akan ditanya.
Ya Allah, ya Tuhanku, dekatkan kami kepadamu dan jangan sampai engkau jauhkan kami daripadamu. Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara ungkapan nasihat yang penuh bermakna, yang mendalam, intisari kandungannya ialah bila Syekh Abdul Qadir berkata, jadikan aku cermin kamu. Apa maksud jadikan aku cermin kamu? Biar semua amalanmu sama sebagaimana amalanku. Biar ilmumu mendekatiku. Biar kamu sentiasa rasa diawasi dan dididik dan diterbiah. Dalam pencarian kita, dalam hubungan kita dengan Allah SWT, tidak mungkin sempurna tanpa guru. Bahkan bila kita cuba mengenali Allah tanpa guru, maka kita tersesat. Bukan sekadar tersesat pada kata-kata, tersesat pada pandangan, juga tersesat pada i'tiqad, keyakinan, dan dengan mudah datang was-was yang pelbagai. Maka guru itu membantu kita, umpama cermin, membantu melihat diri kita, menilai diri kita, dan mengetahui bagaimana nak baiki diri. Kerana kalau kita jauh daripada cermin, tak mungkin kita tahu mana cacat kita, mana celah kita, mana tak bagus kita. Bila mana kita mendekati cermin, kita nampak mana yang tak elok kita, mana yang perlu kita solek, mana yang perlu kita baiki, mana yang perlu kita rawat. Maka itulah umpama guru, itu cermin. Kalau Nabi SAW bersabda, Al-mu'min mir'atu akhi, orang beriman yang sebenar menjadi cermin kepada saudara yang lain. Kalau sekadar makna orang beriman pun sudah dianggap oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai cermin. Kerana orang-orang beriman sesama mereka saling nasihat menasihati, apatah lagi namanya guru. Kerana pada guru, keinginan mereka menasihati lebih kuat daripada keinginan seorang sahabat. Bukan keinginan pada guru dalam menasihati muridnya lebih kuat daripada ibu bapanya. Bahkan kadang-kadang ibu bapanya sudah berputus asa menasihati dia. Kan itu hampir kedengaran setengah ibu bapa berkata, saya dah berbuih mulut cakap dengan dia. Dah penat dah. Dah tak nak cakap. Biarlah dia nak jadi apa. Dia nak jadi kambing ke, nak jadi lembu ke, Ustaz, biar. Artinya, kadang-kadang ibu bapa pun dah give up menasihati kita. Tetapi pada guru yang bertakwa, mereka pertama konsisten menasihati kita. Yang kedua, mereka benar dalam menasihati kita. Yang ketiga, mereka tegas dalam menasihati kita. Yang keempat, mereka mendoakan kita. Dan yang kelima, mereka senantiasa mengawasi kita. Maka sebab itu kita perlukan guru. Kerana itu kata Imam Abu Yusuf, aku mendoakan guruku mendahului kedua ibu bapaku. Abu Yusuf Asy-Syaibani itu murid kepada Abu Hanifah rahmatullahi alaihima, di mana beliau berguru lebih daripada 19 tahun. Ada riwayat kata 20 tahun. Kerana itulah para ulama cenderung mendoakan untuk guru-guru mereka, kerana kelebihan dan keutamaan ini. Imam Ahmad berkata, selama 30 tahun aku tidak pernah meninggalkan doaku kepada guruku Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata anaknya, wahai ayah, ayah duk doa sangat ke Imam Syafi'i itu kenapa? Hampir setiap waktu solat, hampir setiap keadaan, mesti ayah doa kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, Imam Syafi'i itu bagaikan matahari bagi dunia dan bagaikan afiat bagi badan. Apakah kamu jumpa ada yang lebih baik pada itu? Begitu pandangan Imam Ahmad terhadap gurunya. Ia adalah matahari yang menerangi kegelapan, kejahilan. Dan dia adalah afiat pada jasad dan badan. Kerana kesungguhan memberi semangat. Kerana kalaulah badan kita ni afiat, dengan maksud kita sihat tak sakit, tapi semangat kita lemah, maka kita seperti orang sakit. Kita jumpa ada orang darah tinggi, tak ada demam pun tak ada, kecil manis pun tak ada, tapi dia macam orang sakit sebab dia tak bermotivasi.
Dia tak motivated orangnya. Tapi kita jumpa orang sakit, terlantar tapi senyum bermotivasi. Kenapa? Dia mendapat semangat motivasi. Dia kuat. Begitu perumpamaan ulama matahari bagi alam dunia ini. Dan juga kesihatan pada tubuh badan. Yang kita tak jumpa seumpama itu. Kerana itu kata Syekh Abdul Qadir, jangan kamu berjauhan dengan aku. Jangan. Bukan kata ulama, guru ini ayah kita, ayah. Kita ni anak yang baru bertatih. Kita ni anak yang baru belajar bercakap. Tidak mungkin kita mampu berdiri atau berjalan tanpa ayah kita. Kita tak akan rasa selamat. Tuan-tuan tengok budak kecil, kalau dia berjalan tanpa ayah dia rasa selamat tak? Dia tak rasa selamat. Segalanya mengancam dia dan dia rasa terancam. Tapi bila dia berjalan dengan ayahnya, sementara kalau ayah dia dukung dia, maka tidak ada keadaan paling dia rasa selamat. Tak ada orang boleh menyentuhnya, tidak ada yang boleh memudaratkannya. Sebab itulah disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama ana lakum mithlul walid liwaladihi." Perumpamaan aku, kata Rasulullah, umpama ayah dengan anak. Maksud dari sudut mana? Dari sudut mengajar, mendidik. Aku ni macam ayah kamu. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, "Asy-syuyukhu fil ilmi aba'un fid din wa waslatun bainahu wa bain rabbil alamin. Fa kaifa la yuqbah jahlul ansab wal waslu bainahu wa bain rabbihil karimil wahhab. Ma'a annahu ma'murun bid-du'a ilahum wa birrihim was thana'i 'alaihim wasyukri lahum." Kata Imam Nawawi rahimahullah dan kitab Tahzib Asma' wal Lughat, kata beliau bahawa guru-guru itu adalah ayah dalam agama kita. Ayah. Ni ayah atas dunia, ni ayah nasab, ayah dunia. Tapi tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita ni ayah pada agama kita. Kalaulah ayah kita tu ayah pada tubuh badan kita, makan minum, pakai baju kita, ni ayah pada tubuh badan kita. Manakala para guru ialah ayah pada agama kita. Dan dia penghubung antara kita dengan Tuhan sekalian alam. Sebagaimana hinanya orang tak tahu apa nasab dia, apa bank dia, demikian hinanya orang tak tahu siapa gurunya. Contoh kalau orang tanya, awak nama apa? Ali. Ali bank apa? Bank Mak Isa. Tapi kalau dia tak tahu nama ayah dia, malu tak? Awak Ali bank apa? Ayah nama ayah. Tak tahu nama ayah. Budak ni, nama ayah pun tak erti. Kalau seorang tak boleh sebut nasab dia, maka malu dan aib. Bagaimana orang yang tak boleh sebut gurunya? Kau tanya, awak ni belajar dengan siapa? Adalah belajar ustaz. Nama benda ustaz? Tak tahu nama benda ustaz. Tapi pukul 6.30 dia keluar buka dia. Pukul 7.45 dia keluar. Tapi nama saya tak tahu. Macamlah orang tak tahu nama bapak dia. Sebab itu hina orang tak tahu nama tok guru dia. Kali itu kita tengok orang yang benar-benar berguru, dia kenal tok guru dia. Dia bukan sekadar kenal tok guru dengan namanya, dengan gelarannya, dengan kunyahnya. Bukan dia kenal latar belakang gurunya. Sebagaimana seorang anak kenal ayah dia, kenal ayah dia tu pula bank apa? Dan latar belakang ayahnya. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala lagi, maka seorang murid diperintahkan untuk berdoa kepada gurunya, mentaati gurunya, memuji gurunya dan berterima kasih pada gurunya. Kerana itu tuan-tuan sekalian, bila kita sebut jangan jauh daripada tok guru, sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kamu nak betulkan agama, kamu jangan jauh dari aku. Jangan menjauhi guru-guru. Termasuk makna menjauhi guru-guru tadi ialah kita suka berlawan, berdebat dengan tok guru. Itu menjauhkan. Sebab itu diceritakan, ada seorang lelaki namanya Abu Salamah. Dia ni pandai. Tapi dia suka debat dengan Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas ni orang alim lagi, alim. Tapi Abu Salamah ni dia nak try lah ilmu Abdullah bin Abbas. Setiap kali jumpa dia debat. Dan apa jadi pada dia? Abdullah bin Abbas tak beri ilmu pada dia. Sedangkan Abdullah bin Abbas ni ilmu banyak. Semua orang tahu dia ilmu banyak. Tapi ada orang yang tuan-tuan dia ada ilmu sikit, tapi dia nak debat dengan orang alim pada dia. Maka kalau orang tu ada ilmu sikit, cuba nak debat dengan guru yang lebih alim, yang lebih berpengalaman, apa jadi? Maka dia tak akan dapat ilmu untuk guru tu. Sebab itu kata Imam Maimun bin Mihran radhiyallahu ta'ala anhu, kata Maimun,
La tumari man huwa a'lamu minka fa innaka imma raitahu khazana anka ilmahu wa la yubali ma sana'ta. Kata Imam Maimun bin Mihran, jangan kamu lawan dengan orang lebih alim pada kamu. Jangan duk lawan orang lebih alim pada kamu. Kerana kalau kamu lawan dia, dia tak akan beri ilmu kamu. Kamu tak akan dapat ilmu dia. Dan dia tak peduli dah jadi apa pada kamu. Sebab bila Tok Guru tu memang nak didik kita, dia peduli jadi apa pada kita. Dia tanya kita kat mana, duduk mana. Dia pun akan tanya kita buat apa sekarang, kenapa kita ni dah jarang datang menuntut ilmu. Dia akan tanya. Maka itu bahayanya bila seorang dengan makna menjauhi guru, yakni lawan Tok Guru dia. Sebab tu kata ulama, Abu Salamah dia ni patutnya berpotensi dapat ilmu banyak, tetapi kerana dia suka berdebat dengan Abdullah bin Abbas, maka diharamkan dia dapat daripada keberkatan ini, sehingga dia tak dapat keberkatan ini. Bukan kata ilmu dia ada tu tak berkat, dia pula tak dapat daripada ilmu orang yang lebih alim pada dia. Bukan kenapa kita tak boleh jauh daripada guru kita, tuan-tuan sekalian. Kerana kita kena tahu ilmu ni dia tak ada had, tak ada batas. Dan di antara kelebihan guru kita, Allah jadikan ilmunya lebih pada kita. Sedangkan kita ni bila mengaji, kita cepat ada sempadan. Kat ni je kita tahu. Kerana itu kata Abu Hanifah, dulu aku menjauhi guruku dan aku rasa aku boleh jawab semua. Tiba-tiba mereka tanya, maka aku tak mampu jawab. Maka aku tahu aku tidak boleh berenggang daripada guruku Hamad bin Salamah. Hamad bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala, maka aku melaziminya sampai 19 tahun. Sampai beliau mati. Artinya tuan-tuan sekalian, kita kalau damping Tok Guru ni dia ada ilmu yang kita tak ada. Kita ni ada keterbatasan ilmu. Maksudnya hak kita ni, sempadan kita cepat sangat ada. Kita baru mengaji setahun, dua, even 10 tahun sekalipun, maka pasti ada batasan. Guru ni kalau kita damping dia, dia ada firasat dia. Dia ada apa yang kita sebut sebagai laduni dia, ilham dia. Ilham dia yang baik. Sebab itu kalau kita damping Tok Guru, kadang-kadang nampak cara selamba bercakap, tapi ada ilham yang Allah beri pada dia untuk menangani isu dan masalah kita. Sebab itu orang tahu benda ni, tuan-tuan sekalian. Mereka sanggup mengampu guru atau mengampu guru. Tentang kita ni ada 5 orang kita kena ngampu. Kalau kita nak selamat dunia akhirat, kena mengampu. Asalnya mengampu ni tak elok sangat. Mengampu, tuan-tuan makna mengampu, orang Arab panggil mudarah atau mudahanah. Mengampu ni benda yang dia tak ada pun kita kata dia ada. Ampu. Ada 5 golongan memang kita kena ampu untuk kita selamat dunia atau akhirat. Sebahagian kita mengampu supaya kita selamat dunia. Sebahagian kita mengampu untuk selamat akhirat. Ini disebut oleh Imam Abu Yusuf Syaibani. Dan bila gurunya mendengar kata-kata muridnya, maka dia kata ini bagus ni. Ayat ni bagus. Apa kata Abu Yusuf? 5 kelompok kita ni kena mengampu dia. Yang pertama kata beliau, yang kita kena mengampu ialah Al-Malikul Mutasallid. Bila pemimpin yang diktator, yang jahat. Ya, kalau kita duduk berlawan dengan dia pun rosakkan kita dengan cepat. Sebab itu bila Musa, dia kena bercakap dengan Firaun, Allah suruh dia cakap lembut-lembut. Idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, pergi jumpa Fir'aun, cakap elok-elok, lembut-lembut, qawlan layyina, lembut. Tentang mengampuni bukan maksudnya kita rendahkan diri kita, tidak. Cakap elok-elok, satu bentuk ampuan. Walaupun orang macam ni kita tengking tampar je. Kalau kita lah jahat ni, saat tengking tampar je. Tapi dah tahu dia ni diktator, ini Fir'aun, kuasa besar. Undang-undang kat mulut dia pun boleh ubah. Lalu kalau kita keras, dari seluruh perjalanan dakwah itu terbantut. Maka Musa bila dia bercakap lembut, beri ruang untuk dia, Fir'aun dengar lagi apa Musa nak cakap. Kalau Musa terus pergi bertekak dengan Fir'aun, terus takir Fir'aun, habis perjalanan dakwah. Baik, kalau kita sebut pertama, Al-Malikul Mutasallid, raja yang zalim diktator. Ni tuan-tuan kalau, yelah saya katakan suka berhukum, ini kita ampu sikit. Bukan ampu maksudnya halalkan yang haram, bukan begitu.
Mengampu ikut keadaan dia. Yang kedua, kata Abu Yusuf, Al-Qadi Muta'ilu. Kita jumpa pula Tok Qadi zalim. Hakim, ketua hakim yang zalim. Pun penyakit juga. Maka mengampu sikit ketua hakim supaya dia ada consider sikit. Dia ada budi bicara sikit. Yalah, tuan-tuan tahu Qadi ni, kalau orang pernah menghadap Tok Hakim, dia punya, yalah, kalau jenis setengah mereka tu tunjuk something lah. Setengah mereka dah dia ada kuasa. Suka saya lah, saya hakim. Saya nak jatuhkan awak penjara 10 tahun ke 20 tahun. Suka saya. Setengah. Tok Hakim cakap macam tu. Setengah, saya tak kata semua lah. Setengah Tok Hakim. Dia, ni sebab tu kita sebut Al-Qadi Al-Muta'ilu, iaitu ketua hakim yang ikut hawa nafsu dia. Dia rasa nak penjara kita, dia penjara. Dia rasa nak suruh denda, denda. Dia rasa nak buat tu, buat ni, dia tak dengar dah peguam kata begitu, begini, dia ada kuasa. Ni pun kena mengampu sikit. Mengampu senyum-senyum lah sikit. Patut nak penjara 2 tahun sebab kita senyum, jadi 2 bulan. Sebab kita cakap baik, asal nak denda 5,000 kurang sikit lah, 2,500. Ini qadhi yang muta'ahid. Yang ketiga, orang sakit, al-marid, orang sakit. Orang sakit ni tuan-tuan kita kena mengampu lebih sikit. Kalau orang sakit kita tak pandai mengampu, mati dia. Ngampulah cik, tak ada apa. Sakit ni biasa je. Kawan tu kena stage 5 ni. Memang mau esok lusa lah. Okey, tak ada apa. Panjang umur lagi. Ramai orang kata mati, tak mati-mati juga. Kita ampu dia, kita cakap benda-benda yang logiknya mustahil secara akalnya. Tapi kita cakap, okey, tak ada apa. Kawan kena potong kaki, tak apa je. Kadang-kadang bila potong kaki, dia ada kebaikan dia juga. Jadi apa baik? Yelah, kadang-kadang badan kita lebih sihat. Kadang-kadang nafsu pun jadi makin kuat. Ada orang potong kaki, lepas tu dapat anak ramai. Masih ada kaki, tak dapat anak. Pas potong kaki, dapat anak. Ni ngampu kita, tahap. Ni tahap ngampu tinggi lah. Kawan ni pun confident, bagus juga Macam ni lah dekat Indonesia, tuan-tuan. Orang takut vaksin. Bila ada seorang tu dia kata, saya lepas vaksin ni, jadi selera dengan bini saya. Berebut nak vaksin pasal. Tak dia cakap betul ke salah, kita pun tak tahu. Tapi dia pun berebut. Ya, setengah orang kita, dia kena dengar ayat-ayat macam gitu. Sebut agenda Yahudi kita takut. Tapi dia sebut ni bagus ni. Dia lepas vaksin, dapat anak kembar. Terus dia pun vaksin. Dia beratur sebelum buka pusat vaksin. Jadi orang-orang sakit ni tuan-tuan kena mengampu sikit. Mari dia sakit beritahu tak ada apa. Biasa je, nanti sembuh lah tu. Nak makan apa. Padahal kita pun tahu orang sakit tak boleh makan apa pun. Minum air jampi je. Tapi tanya nak makan apa. Pizza, KFC, McD. Kita pun tak ada duit. Tapi saja tanya. Buah pisang, goreng ubi, sukong. Dia punya opor macam beratus menu. Padahal kat rumah biskut kering je dia. Tak ada orang sakit tak nak apa, nak benda masak. Kita sebut menu dia jadi seronok. Sebab itu kata Nabi SAW, bila Rasulullah menyebut muamalah kita dengan orang sakit ni, tanya dia nak makan apa. Rasulullah SAW bila baginda ziarah orang sakit, Nabi tanya nak makan apa. Ada tak nak makan apa-apa? Dia pun kata nak makan kek. Nabi kita pergi cari kek, bagi dia makan kek. Nak makan kek 8 tingkat, bagi dia 8 tingkat. Dengan pintu-pintu saja dia bagi dia. Artinya tuan-tuan dengan orang sakit ni, ampu sikit kerana itu cara potensi untuk dia sembuh. Itu yang saya kata kita sebut menu banyak. Padahal kita pun tahu menu tak banyak. Ni anak kita tak sihat. Kita tanya Alung nak makan apa? Yang Umi nak masak ni. Umi ada puyuk Thermomix. Thermomix. Boleh masak belaka. Alung nak makan apa? Spaghetti. Spaghetti Italy. Spaghetti Perancis. Nak makan roti. Nak makan sekian. Padahal mak baru nak belajar masak. Baru nak masak. Anak pun tak apalah mama nak bubur je. Pergi beli bubur tu. Mary Brown. Pergi beli bubur sekian ni. Mak masak. Oh dia boleh tipu lagi. Mak masak. Kata ini mengampu yang dibenarkan dalam Islam. Kadang orang sakit ni lain. Jiwa dia ni macam kaca. Cepat pecah. Cepat merajuk. Cepat marah. Kena pandai mengampu lah. Bini yang jaga suami sakit kena pandai mengampu. Tak apa bang, nanti ramai orang nak ziarah abang ni. Rasanya ada 3 bas nak ziarah. Lepas habis COVID lah. Lepas PKP. Oh suami kata siapa kenapa lah orang tak ziarah aku. Sakit. Kita pun pujuk suami. Bang bukan orang tak nak ziarah. Kan COVID. Saya dengar abang dia orang tengah mesyuarat. Nanti lepas COVID 3 buah bas nak hantar abang. Nak tengok abang ni. Dan dia orang pun nak tidur 3 hari 3 malam kat sini ni. Suami pun gembira. Mati pun senyum suami ni. Sebab apa? Gembira. Isteri dia pandai mengampu. Yang keempat. Yang kita kena pandai mengampu perempuan. Perempuan kena pandai mengampu. Tuan-tuan tak pandai mengampu perempuan. Kelak masa depan.
Memang gaduhnya tak habis-habis. Kena pandai ngampu lah. Bini masak tak sedap pun kata sedap. Kalau bini kita solek, nampak tak lawa ni, solek jadi macam nenek kebayang. Tak solek lawa. Lepas solek. Dia punya tebal make up sinci setengah. Make up. Dah mata dia. Dah macam joker lah. Solek. Bini aku ke joker lah. Dia punya solek tebal ni, kita pun tengok takut dah. Kadang-kadang tengok macam sundir bolong. Tapi kita tak kata macam tu. Kita kata comel awak ni. Lawa. Muda 8 tahun. Muda 8 tahun. Kita dah undur 8 tahun. Kalau boleh, awak ni muda 12 tahun lah saya tengok. Dah, isteri kita umur 60, kita tolak 12 tahun, dah macam 50-an. Lawa awak ni. Jangan kata pula, Allah, awak ni macam mayat hidup balik, zombie. Dah gaduh, tak nak masak pagi sarapan, tak nak masak tengah hari. Malang pun tak nak masak, malang muka jadi masang mencuka dah. Tentang dia pandai dah ngampu perempuan. Orang pandai ngampu perempuan ni bagus. Ni sebelum kahwin pandai mengampu perempuan. Sebab dia dari buaya darat. Patutnya kita bila dah jadi suami ni kena pandai ngampu jadi macam buaya darat. Buaya darat. Maksud saya bukan untuk mengorak perempuan lain. Artinya bahasa kita tu. Kalau kita elok bahasa kita dengan isteri kita pun confident. Ni abang ni kenapa balik lambat ni? Kenapa abang balik lambat? Kita pun cerita terang-terang. Bini tu marah. Abang sembang dengan kawan. Bini kata, abang kalau sembang kawan bukan main lama. Dengan saya sekejap. Tapi kalau kita kata, kenapa abang ni balik lambat? Abang tengah cari emas yang sesuai untuk awak. Pusing kedai emas. Nak beli emas yang sesuai dengan awak. Dia pun tak apa bang. 4 hari pun tak apa abang pergi round. Dia pun tak kisah 4 hari tak balik. Sebab apa? Kita cari harta karun nak pakaikan kat badang dia. Ni tahap mengampu tinggi ni. Ni level A+ dia panggil. Tapi lepas tu pandai-pandai lah. Nak kabur balik ke Damah, tutup belaka PKP. Dan yang kelima tuan-tuan, yang kita kena mengampu untuk dapat kebaikan akhirat. Apa dia? Orang alim. Liyaktabasa minhu ilmahu, untuk dia dapat ilmu. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullah, antara orang yang kita boleh mengampu untuk guru kita. Untuk apa? Dapat doa dia, untuk dapat ilmu dia. Sebab guru ni kalau kita tunjuk baik, maka kita pun dapat ilmu-ilmu yang orang lain tak akan dapat dalam kuliah macam biasa. Diberi ilmu-ilmu yang mungkin kita tak perasan. Ini ilmu yang amat berguna untuk kita. Faedah untuk kita. Ilmu yang memang jarang, sebab orang nama Tok Guru dia tak cakap semua ilmu depan orang. Tak cakap. Sebab sebagai ilmu tu tak sesuai untuk dinikmati oleh semua orang. Kerana mereka berpegang pada hadis, letakkan orang pada kedudukan dia. Dan kata-kata yang ma'thur, khatibun nas ala qadri unqulihim. Cakap dengan orang berdasarkan akal mereka. Tapi bila kita pandai mengampu, ambil hati Tok Guru datang, kita pegang tangan dia, Tok Guru datang, kita offer air, makan, minum. Dia pun jadi suka. Jadi seronok mengajar kita. Ya, saya ingat bila kami dengan guru-guru kami, itu yang kami buat. Kami beli sarapan. Beli sarapan, siap-siap. Ni keluar subuh, tempat kami nak belajar ni 1 jam. Kami naik van, bayar. Situ bayar RM1 lebih kurang. RM1 ni mahal lah, duit Mesir. Bayar RM1. Sampai yang pertama ialah kami beratur depan kedai roti, kibdah. Tok Guru kami suka makan kibdah. Beli kibdah dulu, beli banyak. Kita pun nak makan, kita pun belum sarapan. Kemudian sampai pada guru kami, tengok guru kami sedang ajar Quran pada jemaah lain, kita pun letak roti. Saya pun minta kunci. Saya kata, ya Syekh, idin ni miftah. Ni cakap kampung lah, idin ni miftah. Kunci. Dia pun bagi kunci. Saya turun tingkat bawah, buka store, tempat dia simpan cawan dia. Sebab dia tak akan minum melainkan cawan tu je. Keluarkan cawan, letak air, dan dia suka minum air sejuk. Ambil, bagi. Dia seronok, dia minum, dia makan. Dia mengaji pun, dia ajar mengaji pun dia seronok. Kita bayar yuran awal sikit. Tak adalah siapa Tok Guru macam minta hutang. Bila nak bayar yuran? Belum dia minta, kita bagi. Jadi guru seronok. Maka banyak ilmu dia beritahu. Banyak cerita dia cerita. Akhirnya dia offer. Saya nak bagi awak ni sanak. Tentu jarang Tok Guru mudah-mudah nak offer sanak ke orang. Tapi bila kita pandai mudarah, pandai ambil hati dia. Bahasa ni mengampu lah. Maka Tok Guru pun nak beri semua. Sanak dia boleh bagi semua. Dia ada seorang guru kami di Mekah. Dan kami suka melazimi talatuf dengan dia.
Sehingga dia pun beri saya semua sanad. Dia ni ambil sanad. Pergi tebal tu sanad, ambil semua. Buat balik Malaysia, ambil. Pada kita, saya nak baca tak apa. Saya kira awak dah okey. Ambil semua. Kata bila seorang tu dia baik guru, maka dia dapat benda yang orang lain tak dapat. Dia bukan senang dia nak beri semua tebal tu yang merupakan satu je salinan yang dia ada. Kita ambil salinan asal, buat balik Malaysia. Untuk mengambil keberkatan sanad ilmu beliau. Jadi di sini kita lihat bila seorang itu pandai, mengampu, maka insya-Allah dia dapat banyak. Baik, kembali kepada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Kata Syekh, sekarang kalau kamu nak datang pada aku, kamu tinggal dunia kat rumah. Kamu tinggal dunia kat rumah kerana aku berada dekat pintu akhirat. Jangan jumpa aku, kamu nak cakap bab dunia. Tapi cakap tentang akhirat. Kerana aku berada di pintu akhirat, bukan di pintu dunia. Akan ku ajar kamu hal akhirat. Dan ingat satu perkara, kata Syekh. Beramal dengan segala ilmu yang aku berikan pada kamu. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu tengok. Maka sebab kita tak lama lagi akan mati. Pokok pangkal kepada jalan ini ialah takut pada Allah. Dan takut ini tidak akan terhasil melainkan dengan ilmu. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar-benar takut kerana Allah di kalangan hambanya ialah para alim ulama. Ulama yang takut Allah, sebab itu kamu kena ada ilmu. Kamu kena belajar. Kamu kena amal dengan ilmu tersebut. Bila mana benar ilmu kamu, maka akan terbuka segala kebaikan-kebaikan. Barulah datang kebimbangan yang sebenar, takut yang sebenar. Barulah kamu nampak bahawa diri kamu tak ada apa-apa. Kamu cuma nampak batin kamu, yakni keikhlasan kamu. Kamu tak ukur lagi tinggi kamu, kaya kamu, keturunan kamu. Kamu selalu ukur batin kamu. Saya ikhlas tak ni? Ni saya buat ni kerana Allah ataupun tidak? Takutnya. Tuan-tuan, kenapa kita tak takut Allah? Allah boleh mengubah hati kita daripada seorang tu beriman jadi kafir. Sebab itu Nabi bimbang. Nabi sendiri doa kat tahiyat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan padamu. Tuan-tuan, kalau Nabi SAW pun bimbang benda tu. Sebab Nabi takkan berdoa sesuatu melainkan Nabi bimbang benda tu. Kerana kebimbangan kita menyeru. Sebab kita bimbang sesuatu atau kita berharap sesuatu, kita akan menyeru kepada zat yang paling berkuasa, Allah Ta'ala. Maka di antara apa yang Nabi SAW minta, jangan dipalingkan hatinya daripada ketaatan. Tuan-tuan, kita dah baca, kita dah tengok orang dalam hidayah bertukar dari dia sesat. Ada seorang tu, tuan-tuan sekalian, siap karang kitab. Tiba-tiba Allah ubah hati dia sesat, lalu dia jadi kafir dan murtad. Waliyazbillah min zalik. Luar biasa orang ni, bagus dah, alim, bijak. Dan kita tengok ada orang boleh tulis buku Islam, tapi kekal kafir. Saya jumpa ada seorang daripada Canada. Dia banyak buat kajian Islam, dia mengarang buku usul fiqh. Saya dengar perbentangan dia. Ketika mana persidangan maqasid, dengar dia ceramah. Oh, pakar tentang usul fiqh dan pakar tentang maqasid daripada Canada. Bukan Islam, non-Muslim. Dan dikekal begitu. Aneh hidayah Allah. Bila Allah nak beri, orang kampung tak mengaji tinggi pun dapat. Bila Allah nak ambil, dah alim dalam bidang itu, bidang ini boleh dimurtadkan. Kan itu kita bimbang. Yang duduk belakang Nabi SAW pun boleh tinggalkan agama. Ini kan pula kita, tuan-tuan, yang jauh daripada baginda SAW. Sebab tu, dengan ada ilmu kita takut. Allah akan membolak-balik hati kita, lalu kita berdoa, Ya Allah, tetapkan hati ini dalam iman, dalam taqwa, dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan matikan kami dalam husnul khatimah. Bukan sebaliknya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.